Yang berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan terbukti. Dunia yang megah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisha Ariana binti Nasaruddin. Nama saya Muhammad Zulhairi bin Abdullah. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang pemerkasaan pendidikan ke arah kesepaduan sosial. Jadi apa yang anda semua tahu tentang bab 8 ini? Pemerkasaan pendidikan ke arah kesepaduan sosial. Pendidikan merupakan asas penyatuan dalam proses pembinaan negara bangsa. Kebanyakan negara melaksanakan dasar pendidikan untuk pelbagai komuniti etnik. Sistem pendidikan di negara kita berorientasikan sistem vernakular. Pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan dan dasar bahasa kebangsaan di negara ini amat berbeza. Saya akan menerangkan tentang komuniti kaum Melayu. Komuniti kaum Melayu dibentuk bersesuaian dengan sistem nilai dan adat Melayu. Pada peringkat awal, dua bentuk sekolah telah dibina. Yang pertama, persekolahan dibentuk secara tidak normal iaitu sekolah pondok yang menekankan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Arab sebagai bahasa penghantar. Sekolah ini membabitkan sekolah agama rakyat, sekolah pondok dan madrasah. Sukatan pelajaran pengajaran lebih menekankan pembacaan Al-Quran, Al-Hadis dan hal ehwal keagamaan. Untuk pengetahuan anda semua, sekolah ini bebas daripada pemantauan kerajaan British dan turut menyediakan pengajaran di peringkat rendah dan menengah. Dan pelajar yang memperolehi keputusan cemerlang diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke Indonesia, India ataupun Mesir. Kedua, di sekolah vernakular Melayu yang didirikan oleh kerajaan British, bahasa Melayu dikekalkan sebagai bahasa penghantar dan tumpuan lebih pada perkara asas seperti membaca, mengira, menulis, ilmu pertukangan, anyaman dan pertanian. Lepasan sekolah Melayu yang berkelayakan akan menyambung pelajaran ke Maktab Pengguruan Sultan Idris. Lulusan daripada kedua-dua jenis sekolah berkenaan tidak diterima untuk berkhidmat dalam pentadbiran British. Malahan, mereka juga tidak berpeluang untuk menjawat jawatan tinggi disebabkan kelayakan yang rendah berbanding dengan mereka yang berkelulusan sekolah Inggeris. Seterusnya tentang komuniti Cina. Penghijrahan komuniti Cina ke Tanah Melayu telah bermula sejak abad ke-13 Masihi. Populasi kaum Cina semakin bertambah setelah penguasaan British sekitar abad ke-19. Kedatangan mereka bukan semata-mata kerana pencarian harta tetapi juga kesusahan hidup disebabkan pergolakan politik, bencana alam dan populasi yang padat terutamanya di bahagian selatan China. Sebelum tahun 1900, komuniti Cina telah menubuhkan sistem pendidikan tersendiri yang lebih menjurus kepada pendidikan Cina klasik. Sukatan pelajar pendidikan lebih kepada pemahaman penulisan Cina klasik. British membuka peluang kepada penubuhan sekolah vernakular Cina yang menerapkan nilai-nilai kecinaan seperti bahasa Cina dikekalkan sebagai bahasa penghantar, sukatan pelajaran, guru dan buku teks adalah berdasarkan negara China. Apakah tujuan penubuhan sekolah itu? Ia berkenaan untuk mengekalkan identiti komuniti Cina di Tanah Melayu agar tidak terpisah dengan negara asal. Sekolah berkenaan ditubuhkan secara persendirian dan dibiayai Persatuan Peniaga Cina dan dilindungi oleh Persatuan Cina Hua Tuan dan seterusnya berkembang pesat sebagai institusi keilmuan, budaya dan bahasa Cina dan mendapat sokongan penuh daripada komuniti Cina. Sekolah itu juga turut menyediakan pelajaran di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekitar tahun 1920-an, kebangkitan semangat di China seperti fahaman Kuomintang dan komunis telah meresap masuk ke Tanah Melayu menerusi sekolah vernakular Cina.
Sebagai langkah selamat, British bertindak tegas dengan mengubal pendaftaran sekolah bagi membolehkan mereka mengawal pendidikan vernakular Cina dan mengurangkan campur tangan 196 hubungan etnik pemekasaan pendidikan. Tetapi bermula pada tahun 1924, sebahagian besar daripada berkenaan menerima bantuan keuangan dan dipantau oleh kerajaan Tan 1987, Chai 1977. Mereka mendesak British supaya tidak masuk campur tangan dalam hal ehwal pendidikan dan kehendakan ini berterusan sehingga kini. Yang ketiga, tentang komuniti India. Tahukah anda kedatangan komuniti India ke Tanah Melayu semakin meningkat pada sekitar tahun 1880 sehingga 1890 bagi memenuhi kehendak pasaran getah British ke Eropah Barat. Untuk pengetahuan anda semua juga, kebanyakan mereka datang daripada selatan India yang terdiri daripada Bengali dan Tamil. Komuniti India ini tidak mempunyai sumber atau dana keuangan tertentu untuk menubuhkan sekolah. Tetapi kerajaan British menyediakan sekolah vernakular Melayu. Tetapi komuniti mereka kebanyakannya tidak akan memasuki sekolah vernakular Melayu tersebut. Walau bagaimanapun, sekolah vernakular Tamil ditubuhkan oleh pihak pengurusan estet dan penerapan nilai-nilai ketamilan diberi keutamaan oleh komuniti India. Penggunaan bahasa Tamil sebagai bahasa penghantar, sukatan pengajaran dan tenaga pelajar diambil daripada India. Tetapi mereka tidak berpeluang untuk memegang jawatan tinggi dalam pentadbiran British di Tanah Melayu. Jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Muhammad Zuhairi akan menyambung pembentangan ini. Di dalam pemekasaan pendidikan ke arah kesepadan sosial, ini bermula dengan pendidikan sekolah vernakular Inggeris yang ditubuhkan pada tahun 1816 iaitu Pinning Free School. Sekolah ini menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar mereka dan siapakah golongan ataupun komuniti yang layak untuk masuk ke sekolah ini iaitu komuniti Cina Bandar, India Bandar dan Melayu Atasan. Manakala buat Melayu rendah ataupun Melayu bawahan di sebaliknya tidak layak. Dan apakah kelebihan pada pelajar yang masuk ke sekolah vernakular Inggeris ini? Iaitu mereka akan berpeluang untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat college ataupun universiti sama ada di dalam negara ataupun luar negara, dan kemudian mereka juga berkebolehan untuk memegang jawatan tertentu di dalam pentadbiran British. Walau bagaimanapun, penyataan sukar untuk dicapai kerana masih terdapat komuniti etnik yang mempertahankan sistem pendidikan yang diwarisi mereka. Dimulakan dengan laporan Barnes 1951, diketuai oleh L.J. Barnes dengan matlamatnya adalah untuk menyemak dan memperbaiki pendidikan Melayu. Hasilnya, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi bahasa perantaraan di sekolah rendah. Sekolah vernakular dimansuhkan dan diganti dengan sistem pelajaran kebangsaan sekolah rendah, dan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi bahasa perantaraan di sekolah rendah. Manakala untuk sekolah menengah pula, bahasa Inggeris kekal sebagai bahasa perantaraan di sekolah menengah. Dan dilihat, laporan Barnes ini kurang berupaya untuk memupuk kesepaduan antara komuniti kerana terdapat penentangan daripada komuniti Cina. Dan diteruskan pula dengan laporan Fenbu 1951 yang diketuai oleh William Pickford dan Wu Teh Yao dengan tujuan ataupun matlamat mereka untuk menyemak semula sistem pendidikan komuniti Cina. Antara tiga usul yang diketengahkan di dalam laporan ini adalah kedudukan sekolah Cina dipertahankan dan di pihak kerajaan didesak memberi bantuan kewangan. Yang kedua, bahasa Cina dijadikan salah satu bahasa terbesar di dunia. Dan yang ketiga, menggesa agar sekolah Cina tidak fokus kepada kaedah dan sukatan pendidikan dari negara Cina kerana mereka telah pun mendiami Tanah Melayu. Dengan adanya laporan Fenbu ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sukar untuk dijadikan bahasa utama di dalam pendidikan di Tanah Melayu. Keadaan ini berlaku kerana sentimen yang kuat dan keinginan untuk mempertahankan bahasa masing-masing yang sangat tinggi, dan tindakan sedemikian telah pun menyukarkan atau menyulitkan usaha ke arah kesepadan sosial di Tanah Melayu. Diteruskan pula dengan Ordinan Pendidikan 1952, digubal bagi menghentikan beberapa laporan sebelumnya dengan menetapkan sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris
yang digunakan sebagai bahasa perantaraan di sekolah rendah. Tujuan untuk menjadikan sistem pendidikan sebagai penyatuan adalah sukar kerana setiap etnik yang berusaha untuk memartabatkan warisan bahasa masing-masing. Dan hasilnya setiap etnik iaitu Melayu, Cina dan India berasa tergugat dengan kedudukan bahasa dan budaya yang mereka warisi. Dan yang terakhir daripada saya, laporan Razak 1956. Laporan ini dijadikan dasar pendidikan pertama setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Dasar ini lebih berpengaruh dalam memartabatkan peranan bahasa Melayu di dalam sistem pendidikan dan seterusnya di dalam pembinaan negara bangsa. Antara usul-usul yang diketengahkan di dalam laporan ini adalah seperti bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Yang kedua, sekolah jenis kebangsaan akan menggunakan bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dan yang ketiga, penggunaan sukatan pelajaran, sistem peperiksaan, latihan pengurusan dan sistem nazir yang sama. Yang keempat, bagi memupuk kesatuan dalam proses pembinaan negara bangsa, bahasa Melayu dijadikan sebagai kursus wajib untuk semua pelajar. Dan yang terakhir, pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu dilanjutkan sehingga ke peringkat menengah dan universiti. Dengan laporan ini, sekolah vernakular beransur-ansur berubah kepada sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Walaupun mendapat penolakan daripada komuniti bukan Melayu, namun kerajaan bertolak ansur untuk mengekalkan bahasa ibunda di sekolah masing-masing. Jadi, apa yang saya dapat simpulkan di dalam tajuk ini, dasar pendidikan dan bahasa di Malaysia juga amat unik jika hendak dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kerajaan perlu mencari titik persamaan untuk memenuhi matlamat gagasan Satu Malaysia. Persamaan itu hanya akan dapat dicapai dengan memahami dan berkongsi matlamat wawasan negara dalam kalangan rakyat dan diterajui oleh barisan kepimpinan yang sentiasa berpegang kepada slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.